dengan tata cara penghantaran untuk the final assignment untuk subjek ini okey, untuk subjek ini Jadi kat sini untuk makluman semua, okey, pada kata apa 17 hari bulan tu adalah kita punya just kata apa final untuk presentation sahaja. Jadi maksudnya semua sekali akan upload, okey, mungkin saya akan bagi masa untuk upload sehingga 18 hari bulan. Okey, jadi maknanya pada 17 hari bulan tu masing-masing akan present dua benda Yang pertama adalah dia punya storyboard, okey, storyboard yang lengkap, okey, dan juga nombor dua adalah video. Okey, video tu macam saya sebut tadi dia jangan lebih daripada 10 minit. Okey, dia 5 hingga 6 minit tu pun itu dah quite nice jugalah Okey, so jadi maknanya kalau boleh video tu seperti mengikut kata apa kita punya storyboard dan juga skrip yang kita dah progress sebelum ni Okey. Okey, itu yang pertama. Okey, tata cara nak upload dia senang saja. Okey, untuk storyboard pakai saja digital storyboard. Okey, size dia saya tak ada masalah. Saya ingat size A4 pun dah cukup dah. Okey. Kemudian PDF kan dia. PDF kan dia dan masukkan dekat dalam your future file general. Okey, saya dah buka dekat file general tu. Kalau your future tu saya dah buka your future file general. Okey, sebentar saya buka je. Your future file general Okey, saya dah buka. Kalau mungkin semua boleh perasan dekat file general tu saya dah buka storyboard submission. Okey, storyboard submission So jadi maknanya upload storyboard submission tu kat situ. Okey. Okey, kemudian dekat ada satu file lagi tu, ada satu file tu iaitu video final submission. Okey, mudah saja. Okey, saudara-saudari semua upload dekat mana-mana YouTube, medium YouTube, tak kisah, mungkin buka channel sendiri, upload dekat YouTube punya channel. Cuma pastekan link tersebut, link sahaja dekat dalam your future tu. Pastekan saja. Jadi maksudnya apa yang patut buat adalah masa nak paste tu letakkan nama, okey, tajuk video. Nama dan tajuk video, okey, kemudian link paste link tu. Paste terus link tersebut dekat dalam yang ruangan yang telah saya sediakan tu. Maknanya ruangan komen tu pun dah cukup dah. Pastekan saja Jadi maksudnya nanti bila saya nak buat assessment nanti maknanya masa kata apa saudara-saudari semua nak buat assessment nanti just klik saja link tu nanti maknanya keluarlah video tu. Dapat tak? Faham Itu saja saya nak. Okey, jadi very simple. Macam saya ulang balik tadi, untuk submission storyboard, tak payah buat pening-pening, tak payah susah sangat, buat syarat saja, saya pun tak suruh color, tak suruh apa semua, asalkan ada, itu saja, asalkan ada dan apa yang ada dalam storyboard, itu yang kita akan, itu yang saudara-saudari semua rakamkan. Jadi maknanya buat size A4 storyboard tersebut, kemudian PDF kan, kemudian masukkan ataupun upload dekat dalam storyboard submission. Kemudian ada satu file lagi iaitu final, video. Saya jangan upload video dalam tu sebab kalau upload nanti satu mungkin tak kata apa dia punya ruangan ruang tu akan jadi kecil dan sebagainya. Pastekan link saja. Jadi maknanya yang penting saya boleh klik link tu, kemudian saya boleh tengok link tu. Dapat tak? Clear tak benda tu? Clear, Doktor. Clear itu je saya minta. Jadi maksudnya saya bagi masa, maknanya sehingga mungkinlah kalau ada yang buat boleh upload 17 hari bulan tu, saya rasa itu lagi bagus. Maknanya nanti masa saudara-saudari semua tengah presentation, nak presentation, saya boleh klik kan, saya boleh tengok sendirilah. Kemudian jangan lupa submit, dah submit siap-siap draft idea submission, dan juga skrip yang kita buat pada sesi seminar yang sebelum tu. Jadi maknanya harap jangan ada yang tertinggal. Jadi maknanya 17 hari bulan tu done. Dah tak payah fikir dah. Maknanya itu the last, itu yang terakhir. Jadi maknanya merdeka. Habis cerita. Clear tak? Clear, Doktor. Clear. Boleh sediakan tak 17 hari bulan tu?
InsyaAllah. Kot. InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh Boleh. Okey. Ada nak minta apa-apa ke? Cik, ada minta apa-apa Kalau boleh extend sikit pun boleh sir. Extend sikit tu bila? Mungkin kita sebab 17 bulan tu kan seminar last, so mungkin 3-4 hari selepas itu. Okey. Okey, tapi nak present macam mana 17 tu? Kalau kita present sekali date yang tu boleh? Maksudnya present apa? Nak buat hari lain. Maksud macam tu Tapi malam 17 bulan tu kita nak buat macam mana? Kita buat kelas jugalah kan 17 bulan tu kan, betul tak? Okey, kalau macam tu sebab assignment banyak betul tak? Banyak tu kerja bersama doktor. Kerja sangat Okey. Setuju ke kalau saya buat kata apa presentation pada 24 hari bulan? Boleh? Sabtu. 24 Sabtu. Sabtu. Setuju? Boleh. Sebab tak ada drag dengan apa-apa dah, okey? Boleh? Boleh. Setuju tak semua? Saya nak minta siapa yang Angkat setuju tangan. raise the hand. Undi. Majoriti dah. Yana tak setuju. Yana nak buat awal Yana. Boleh je Yana, Bukan, saya baru masuk, saya tahu. Si Fifi tengah makan. Okey. Okey, dia macam ni. Kalaulah siapa yang siap 17 dia nak present. Tepat tak betul? Tapi 17 tu kita akan buat juga macam kelas dan sebagainya. Okey, pada 24 hari bulan tu adalah your punya final. Final maknanya just dia bukannya saya tak adalah present macam bergila sangat. Just saya ambil masa 2 jam je. Tak lama kita akan buat pada waktu pagi lah pukul 10 sekejap je 10 sampai pukul 12, 10:30 sampai 11:30 macam tu je. Just presentkan kata apa video tu. Maknanya kata apa saya ingat kita letak just present storyboard aja. Kalau buka video, kalau satu video dah 5 minit, kalau sini ada 15 orang, dah berapa dah kan. Jadi, kita jangan buang masa. Nanti video tu saya akan tengok kemudian lah. Ya Lisha? Kalau 17 tu kita present storyboard, video 24 okey. Kalau, ataupun kita buat macam ni. Kalau tak nak buat 24 ni, saya nak mudahkan lah 17 tu, storyboard boleh siap tak? Boleh sebab yang tu dulu kan sebelum buat video. Saya tanya, 17 tu storyboard boleh siap tak kakak? Boleh. Boleh doktor. Boleh. Aisyah ada apa-apa tanya Aisyah? Tak ada? Okey, terus. Aisyah? Nak tanya apa-apa? Tak ada. Saya lupa nak turunkan. Okey, saya buat macam ni. 17 hari bulan tu, just present storyboard. Okey, maknanya 24 hari bulan tu tak payah present, tak payah jumpa, tak payah apa. 24 tu lah tarikh akhir upload. Okey tak kita buat? Boleh. Boleh doktor. Boleh. Saya setuju. Saya setuju. Boleh. Okay, siapa setuju raise the hand? Siapa tu setuju raise the hand? Cik Man? Semua. Semua ni macam paksa ni. Okey. So maknanya kita buat macam ni. 17 hari bulan just present storyboard sahaja. Video semua upload selewat-lewatnya 24 hari bulan tu sebelum jam 12:30 malam. Boleh 24 hari bulan 12:30 malam. Okay, so jadi maknanya just upload dekat YouTube channel masing-masing. Kemudian nanti kata apa just pastekan link tu terus kepada kata apa yang saya dah letak, saya dah buka dalam general tu. Kita buat macam tu saja. Saya nak mudahkan. Niat saya nak mudahkan. Saya faham masing-masing tengah sibuk, masing-masing tengah nak siapkan assignment. Okey. Begitu jugalah untuk independent fotografi. So tarikh akhirnya akan upload naikkan sebelum 24 hari bulan. Boleh Boleh doktor. Thank you sangat. 24 hari bulan tu adalah final. Okay, saya faham, tak ada masalah, saya tolong, saya cuba bantulah. So jadi 24 tu ada masa sikit lah nak betulkan ke nak, saya tahu kalau dah buat kelang kabut ni memang pening kepala kan. Jadi kita terus buat kata apa, hantar pada 24 semua sekali, habis cerita. So jadi maknanya 17 hari bulan tu untuk storyboard kata apa hanya bentar storyboard saja. Okey, untuk independent fotografi 18 hari bulan tu saya akan lebih pada kelas.
Saya akan buat pada kelas lah untuk saya gulung saya akan gulung kelas dan apa semua, dan tetapi semua sekali assignment saya bagi masa untuk submitted pada 24 hari bulan kita deal macam tu okey Okey, doktor. Thank you, doktor. okey, ada soalan tak setakat ni pasal benda tu? Buat masa ni tak ada untuk benda tu. Okey, tak ada masalah soalan apa semua okey, alhamdulillah okey. Hakim, ada apa tanya Hakim? Terus tutup Aisyah? Tak ada okey. So saya teruskan kepada ringkas saja hari ni okey. Antara sekejap okey. Saya nak terangkan hari ni lah sedikit secara ringkas untuk basic grammar of film okey. Jadi yang ini sebenarnya kalau ikutkan, kalau kita faham lah berkait rapat dengan macam kalau masing-masing ingat lagi lah kot untuk kelas before this okey, untuk pada semester lepas saya ada membincangkan kepada semua berkait rapat dengan aspek-aspek formalistik. Okey, aspek formalistik ni macam saya sebut ia lebih kepada keindahan keindahan kata apa, macam mana kita nak pastikan elemen-elemen subjek-subjek yang ada dekat dalam kandungan filem ataupun gambar tu sebenarnya tidak ada jauh beza pun fotografi dengan filem sebab apa, dia masih lagi mengekalkan kata apa, aspek-aspek formalistik, ciri-ciri formalistik formalistik ni lebih kepada macam mana kita nak develop kata apa, nak susun subjek-subjek kita supaya subjek-subjek kita tu susunan dia tu ada kata apa, macam kalau dalam filem lebih kepada metafor metafor maknanya lebih maknanya orang kata macam dia menjelaskan kepada sesuatu subjek tu menjelaskan kepada suatu cerita dan ada kaitan dengan penceritaan, naratif dan sebagainya okey, cuma dekat dalam nota ni saya ada ceritakan ada kita sharingkan juga apa yang dimaksudkan dengan shot frame. Okey, lepas tu ada dimasukkan the type of shot maknanya camera distance dia dan sebagainya Okey, jadi saya ingatkan untuk assignment video ni okey, cuba bermain dengan camera distance. Jadi maknanya kita akan nampak shot kamera tu. Contohnya macam extreme long shot ke contohnya macam mana extreme long shot ni dia lebih kepada macam kita nak nampakkan mana situation. Situation kata apa tempat yang berlaku sebab apa, kalau dalam cerita ni dia mesti antara subjek ataupun pelakon ni kan, kalau kita nak tunjukkan story maknanya nak tunjukkan apa, kat mana tempat dia, waktu dan sebagainya, memang akan menggunakan extreme long shot atau SLS ni okey, jadi kat sini kalau kita tengok maknanya kita nampaklah rumah dia punya environment dia nak kita kadang-kadang macam untuk dapatkan macam shot yang baik filem kata apa yang baik adalah kita nak tunjukkan mesti dia punya lighting dia cukup sebab apa, yang ini adalah membabitkan kepada pembangunan ataupun pembinaan karakter okey. Okey, long shot okey, tunjukkan jugalah kata apa, kalau kat sini pelakon tu LX ni kan, pelakon tu kat mana tempat dia berlakon dan juga siapa pelakon tersebut jadi kita menggunakan long shot. Okay, medium long shot, okay, 3/4 shot medium. Dia selalu kalau medium ni dia hanya kita dapat 3/4 shot ni, nampak dia ada mungkin secara kita fokuskan kepada pelakon ni, tetapi dalam sama nampak dia punya contextualized background kat sini. Okay. Ini saya rasa boleh baca sendirilah kot medium shot maknanya lagi fokus lagi kepada pelakon tersebut mungkin nak tunjukkan apa pelakon tu tengah buat jadi sebab saya kata dekat dalam video saudara-saudari semua kena bermain dengan shot-shot ni, mana medium, mana long shot, mana wide long shot extreme long shot dan sebagainya so kena bermain medium close shot maknanya lagi close up lagi. Jadi kalau tadi medium shot ni mungkin dia nak tunjukkan environment. Okay, environment kat sini saya suka ni cerita di social network ni environment. Okay, dia tengah buat apa, okay, kat mana, mungkin kat dalam bilik ini sebab saya kata, yang ingat tak kalau saya ada beritahu hari tu 5W1H. Jadi maknanya kan, kalau maknanya segala persoalan-persoalan ini dapat dijawab dekat dalam shot kata apa, sesuatu shot tu. Okay, dapat
Okey, kat mana, bila, waktu bila, siapa orang dia, siapa pelakon dia, dia buat apa. Yang ini semua persoalan-persoalan ni. Saya kata bila kita develop satu shot ni, okey, kita dah kena develop 5W1H tu. Supaya maknanya kalau kita susun kita shot-shot tersebut, dia jadi satu cerita, naratif dia tu dia tak putus. Dia tak adalah macam nampak pelik sangat lah kan. Jadi maknanya dia nampak lah, kata apa, dia punya sequence dia, susunan dia tu kemas dan teratur Okay, kalau medium close up ni, maksudnya dia lebih fokus lah kepada pelakon tu terus directly. Mungkin pelakon tu tengah bersembang ke, apa ke kan. Okay, ni pun saya ingat saya minta supaya bermain juga dengan shot-shot ni. Sebab apa shot-shot ni pun dia menggambarkan kepada grammar kepada visual tu, grammar kepada filem tu. Maksud yang tersurat, kata apa, kita nak close up tangan dan sebagainya. Setiap benda yang kita close up dalam kandungan tu, dia mesti akan menyampaikan sesuatu story, penceritaan itu secara semiotik. Melambangkan sesuatu, menunjukkan sesuatu. That's why saya kata salah satu cara untuk kita nak betul-betul fokus, maknanya orang lebih faham apa yang kita nak sampaikan, dan kita bermain dengan shot dan pastikan shot-shot tersebut disusun dan dikemaskinikan dengan cara editing yang lebih kemas, supaya dia tidaklah kata apa dia nampak jam sangat. Yang ini saya minta supaya kata apa, nak nampak kreativiti tu jugalah kena bermain dengan shot-shot ni. Okey. Jadi kena juga tahu juga berkenaan two shot, iaitu one subject MC foreground dengan one subject dengan background. Okey, ini kalau close up kalau kita tengok extreme close up, okay, insert cut in. Yang ini saya rasa masing-masing boleh sendiri maklum lah. Okay, ini kata asalnya sama saja, formalistik. Bermain dengan depth of field, bermain dengan lighting, bermain dengan warna, bermain dengan angle. Kalau yang ini, saya kata semua elemen-elemen ni dia menceritakan sebagai the basic, kata apa, basic dalam kata filem tersebut. Maknanya grammar dalam visual, dalam filem tersebut. Yang ini saya rasa benda ni mudah. Sebab apa, saya pernah ajar juga pada semester lepas. Saya rasa benda yang sama juga. Okay, begitu juga dengan angle kamera ni juga macam bird eye view, high angle, low angle, warm view, chanting. Yang ini pun kata apa, antara angle-angle yang kata apa yang saudara-saudari semua memang kena gunakan lah. Tapi tak apalah, kalau untuk PKP ni just guna, saya ingat chanting dengan high view dengan low view pun dah cukup dah, dengan eye view level. Itu pun dah cukup dah. Tak payah terlalu kompleks sangat. Tak payah terlalu complicated sangat. Okay. Okay. Ni antara dia lah. Okay. Camera movement kat sini tracking in, tracking out, sideways, nak dapatkan shot macam mana, semua ada dalam ni. Jadi yang ini saya minta supaya yang ini pun boleh dijadikan sebagai rujukan dalam kita nak bangunkan kata apa, estetik, nilai-nilai estetik dalam kita punya filem tersebut ataupun video yang kita nak hasilkan tu. Okay. So seterusnya kalau nota sebelum ini pun ada bercakap sama juga berkenaan dengan filem language. Okey, jadi dalam filem language pun dia ada dah disebut juga berkenaan dengan apa itu makro dan micro element. So makro ni adalah lebih kepada genre, narrative, representation. Micro adalah lebih kepada cinematography, sound editing, missing scenes dengan special effect. Okey, kat sini saya rasa nota ni dia benda sama juga dengan visual grammar tadi tu. Cuba dia ada cerita jugalah berkenaan dengan close up, camera shot ni. Macam tadi juga close up, mid shot, long shot dan sebagainya. Saya rasa ini pun dah cukup dah. Tapi untuk assignment ni jangan terlalu komplekskan sangat. Jadi maknanya dia sekadar kata apa, tunjukkan kata apa, maksud kata apa, filem tersebut ataupun maksud filem tersebut dapat disampaikan dengan mudah dengan menggunakan shot yang ada kat keliling kita tu.
Kita mudahkan saja. Cuma ada pertambahan elemen-elemen lain seperti lighting, that's why kalau perasan macam mana kita nak dapatkan backlight, side light dan sebagainya, itu pun salah satu cara lah supaya kita punya kandungan filem kita tu dia penuh dengan ciri-ciri technicality tu. Jadi yang itu pun saya rasa yelah, sebab dengan limitation kita ni kan, yang itu pun kita kena yelah, jangan terlalu kompleks sangat. Tapi jangan pula buat sampai asalkan nada sudahlah. Tak nak lah macam tu kan. Sebab apa, saya minta lah tengok kreativiti masing-masing lah kot. Sebab saya bukannya apa, sebab saya nak tengok juga hasil daripada saudara-saudari belajar bersama dengan saya mungkin dalam kata apa, beberapa semester yang lepas ni kan. Kita dah belajar eksperimental, dah belajar tentang apa lagi, kita ada 2 kelas sebelum ni, 1 kelas lagi kan. Jadi saya rasa dah banyak saudara-saudara belajar tentang macam mana kata apa, image tersebut boleh membangunkan konseptual dia. Yang ini sebenarnya saudara-saudari semua memang kena pegang. Sebab apa, kita nak membezakan kita dengan orang yang tak belajar secara formal ni adalah kita tunjukkan the elemen-elemen teknikal dalam kita punya karya kita. Elemen-elemen teknikal kita punya karya kita. So yang itu yang paling utama. So jadi maknanya asas-asas fotografi, asas-asas filem ni, saudara-saudara semua kena betul-betul kata apa, faham betul-betul. Saya kata asas tu dia tak susah pun. Kalau dalam fotografi macam exposure dan sebagainya kan, yang itu pun the elemen-elemen teknikal tu mesti ada. Okey. Dalam masa sama, untuk kita pastikan bahawa setiap apa yang kita hasilkan tersebut, macam contohnya elemen-elemen formalistik tu dalam membangunkan karakter. Karakter ni maksudnya adalah, sesuai saya kata, kalau dalam filem ni, kalau even kata macam medium shot ke, long shot ke, close up ke, setiap yang shot-shot yang kita buat ni, dia mesti ada kata apa, semiotical dia, simbol-simbol dia. Contohnya mungkin kalau pegang tangan di antara ibu dan anak tu, macam apa Cik Man nak buat tentang bahaya ni kan, kan, jadi maknanya nak tunjukkan kasih sayang. Kasih sayang tu mungkin kita boleh tunjukkan secara semiotik di antara ibu dengan anak, pegang tangan ibu dan anak pegang tangan ibu. Kita nampak tunjukkan shot kata apa, genggaman erat tangan ibu dengan anak tu. Jadi benda tu ada simbol kasih sayang. Sebab tu saya kata sebenarnya kalau ikutkan mesej yang lebih senang orang dapat rasa adalah daripada video. Sebab apa, dia direct, dia straight to the point. Jadi maknanya mungkin dia akan memastikan bahawa maksud kata apa shot-shot tersebut disampaikan dengan secara straight to the point. Okey, berbanding dengan gambar still. Gambar still ni dengan sekeping gambar, interpretation ni adalah berbeza-beza. Setiap orang ada interpretation yang berbeza-beza. Jadi kadang-kadang kalau kita tak pandai menyusun atur ciri-ciri elemen formalistik dalam gambar tu, jadi maksud gambar tersebut mungkin berbeza pemahaman dia di antara satu audiens dengan audiens yang lain. Dia berbeza dengan filem, dengan moving image, sebab kata apa, maksud tersebut disampaikan straight to the point. Jadi maknanya dia sangat mudah dipahami. Tetapi kalau kita nak nampakkan very powerful punya shot dalam filem tu adalah setiap inci pergerakan movement tu dia perlu dirakamkan, ditunjukkan secara perincian yang jelas dan nyata. Yang itu sebenarnya satu cabaran jugalah. Contohnya kalau kita buat shot seorang anak turun tangga kan, kita kena tunjukkan, kita akan buat long shot, mungkin close up tangan dia ke, mungkin shot daripada kiri ke kan, dan kemudian kita akan edit, gabungkan ketiga shot tersebut, jadi menampakkan very perfect punya movement pelakon tu. Maknanya turun tangga, dia tunjukkan ada banyak shot yang supaya kata apa, dia lebih perfect, dia nampak kata apa, nampak hidup lah watak tersebut. Kadang shot tersebut dia membawakan watak tu lebih hidup. Jadi that's why kata ciri-ciri formalistik tu memang kita kena jagalah. Itu sebab saya kata sebagai seorang fotografer, kita kena faham konsep the fundamental of light tu, light direction, lighting main peranan. Tu sebab saya kata salah satu nak dapatkan very powerful punya kata apa penceritaan adalah kita masukkan elemen-elemen of light tu.
Element of light tu adalah kita nak bangunkan karakter subjek tersebut. Sebab tu saya kata kalau lighting tu tak cukup, karakter tak dibangunkan, mungkin watak tu dia tak sampai kepada audience. Audience tengok benda tu, alamak, plain je gambar. Sebab tu kalau kita perasan, saya rasa saudara-saudari semua dah biasa dengan bidang visual, dah boleh bezakan dah mana shot yang plain, mana shot yang ada karakter. So jadi kita nak bentukkan karakter tu, dia memerlukan bantuan daripada elemen-elemen formalistik saya sebut tadi tu. Yang ini kena jagalah. Lighting. Kena tengok lighting direction. Okay, lighting direction cukup tak? Kalau pakai natural light. Okay, lighting tu cukup. Cukup ni maksudnya dia tidak terlalu terang dan tak terlalu gelap. That's why saya kata kita kena adjustable. Okay, kalau contohnya lighting tu tak cukup, mungkin kita boleh bantu dengan reflector. Supaya kalau bila dia reflect kepada medium reflector tersebut, medium reflector tu akan reflect balik kepada subjek utama. That's why lighting tu dia akan jadi soft, dia cukup. Sebab tu saya kata direction of light tu kena faham. Kalau nak dapatkan contohnya orang tu nampak dia very powerful, nampak orang tu nampak dia punya karisma dan credibility dia, mungkin boleh pakai backlight. Backlight ni kenapa? Sebab kalau ada backlight ni, nampak jugalah dia punya kata apa karakter tu dibangunkan daripada backlight. That's why saya kata lighting tu membangunkan karakter. Dan pastikan lighting tu memang kena cukup. Okay. Dan apa yang mustahaknya lagi adalah bermain dengan elemen-elemen of colours. Warna. That's why kalau perasan lah cerita Hindustan. Hindustan ni kan kalau kita perasan, dia orang banyak main elemen colour. Kalau mesti ada elemen kata apa lagu, masukkan lagu dan sebagainya. Tetapi kalau lagu saja, tapi kalau that's why kalau tengok Hindustan ni, dia banyak main colour. Banyak main colour. Begitu juga kalau saudara-saudari perasan dalam cerita-cerita filem dan sebagainya, nampak tak model tu pakaian dia matching dengan warna supaya nampak attraction. That's why kalau perasan juga, kenapa kalau cerita Indonesia, kalau yang jahat tu kan dia punya make up dia mesti tebal. Perasan tak? Dia punya cara make up dia tu pun membangunkan karakter yang orang tu jahat. Kalau jahat aja, dia punya lipstick dia mesti merah menyala. Betul tak? Perasan tak? Kan lepas tu make up dia nampak macam nampak ganas. Sebab apa dia nak tunjukkan karakter tu, dia kena karakter yang kata apa nampak dia punya antagonis dia. Kan, that's why makeup pun main peranan, warna pun main peranan. Kalau kata apa pelakon tu baik-baik kan, baik-baik, suci, elok, baik je, dia punya kata apa makeup dia, warna baju dia pun tak terlalu garang, makeup dia pun tak terlalu tebal kan. Jadi maknanya itu sebenarnya kalau kita perasan, kalau kita biasa tengok cerita-cerita macam drama-drama ni, okey, dia sebegitu. Okey, kalau macam Hindustan, dia mesti kalau apa, saya kagumnya dengan kata apa Hindustan dengan Koreanya, dengan negara-negara macam saya kata, saya nampak Bollywood lah, saya nampak ciri-ciri tradisional itu dia masukkan dalam aspek filem dia tu, konten dia tu, supaya dia kata dia nampak dia proud dengan budaya dia. Sebab tu saya cakap budaya ni boleh dimasukkan dekat dalam kita punya filem kita tu. Jadi that's why kalau saya kupas benda ni nanti, dia akan jadi semakin dia sebenarnya filem ni bersifat universal. Dia bersifat universal, dia besar. Dia maknanya dia tak kisah walaupun kat mana pun ditayangkan pun, tapi dia bersifat universal. Dia adalah mesti menunjukkan kepada tradisi, menunjukkan kepada bangsa, maruah, dignity, dan sebagainya. Sebab tu saya kata elemen-elemen tersebut boleh dimasukkan. Tapi jangan lupa, yang kita pun kena masukkan elemen-elemen tadi tu. Tadi saya kena tunjukkan tadi shot dia, angle dia, saya tambah sikit berkenal dengan kata apa ciri-ciri warna, budaya kalau sekiranya ada, kalau ada lah. Sebab tu saya kata kita ni nak menyampaikan message ni dia bukan hanya kita sampaikan message saja, tetapi dia perlu ada nilai-nilai estetik dekat dalam filem tu. Okey. Ending yang paling penting dia panggil sebagai post production ni, maknanya kita tak boleh nafikan bahawa editing memainkan peranan yang sangat penting. Jadi maknanya kita kena pastikan bahawa proses editing kita tu macam mana kita menyusun atur kata apa shot-shot tersebut dengan lebih kemas, supaya dia kata dia tidak macam kata dia tak boleh, dia tak dapat loops lah.
Dia tak nampak loop, dia tak ada nampak macam pelik je kan. That's why kita kena mempunyai editing yang very sangat kemas. Kalau perlu ada letak typo. Dan juga kita kena memilih lagu-lagu yang kata apa menaikkan mood. Lagu penting sebenarnya. Sebab apa? Orang kata kalau dalam muzik ni, lagu ni paling senang untuk menaikkan mood, nak menunjukkan mood. Kalau contohnya mood tenang, of course lagu-lagu dia tenang. Kalau mood nak kata apa, kita nak nampakkan mood takut, lagu-lagu dia tu memang mood yang kata apa, yang very dramatic punya lagu lah. That's why kalau tengok wayang, kadang-kadang memang, tu that's why saya kata kalau kita tengok wayang, dengan kalau kita bertengok filem dekat rumah dengan tengok filem dekat pengwayang, dia berbeza. Sebab apa? Dekat pengwayang, dia punya speaker, dia sound speaker dia tu, dia memang impact kepada mood kata apa penonton, audience tu. That's why saya cakap dalam movie image kita ni, dalam filem kita ni, kalau kita perasan, maksudnya dia paling senang untuk kita control the audience tu. Okay, kita ada boleh masukkan elemen light, elemen lagu, editing dia dan sebagainya, masukkan simbol dan sebagainya. That's why saya kata sebenarnya kalau kita nak menyampaikan message secara video dengan message secara still ni, video ni lagi mudah nak sampai berbanding dengan still. Tetapi proses nak buat video dengan still ni, video lagi susah daripada still. Yang itu sebabnya, tapi dia punya content dia sama. Cuma penyampaian tu dia mudah atau sukar, dia bergantung kepada kebijaksanaan kita dalam kita menyusun atur, nak pastikan kata apa mesej-mesej tersebut sampai. Bukan hanya menumpukan kepada konten, tetapi juga menumpukan kepada yang saya sebut tadi, unsur-unsur the technical dan unsur-unsur formalistik tadi itu. Yang ini saya nak tekankan jugalah. That's why saya kata, saya berharap that's why kita dah belajar pada semester ini. Semester ni sebenarnya kita buat sebenarnya secara praktikal. Sebab saya nak menunjukkan bahawa macam mana sesuatu production itu dibuat untuk dapat menghasilkan kata apa satu slot video yang kata apa yang boleh menyampaikan mesej kepada audience. Apakah elemen-elemen yang perlu ada? Apakah macam mana kita nak menyampaikan mesej-mesej tersebut dengan kita dalam aspek konten dia, dalam masa sama kita tak menepikan istilah teknikal dan juga kepada aspek-aspek formalistik. Yang ini sebenarnya yang saudara-saudari semua kena highlightkan. Sebab tu saya percaya dengan tempoh masa yang ada, orang kata 5 minit ni orang kata pendek. Dia tak pendek. Sebenarnya nak buat 5 minit punya kerja ni, dia kadang-kadang ambil masa seminggu 2 minggu. Percayalah cakap saya. Sebab tu saya kata kena buat sikit-sikit. Kenapa? Sebab apa? Setiap benda yang kita buat tu mesti ada asas dan sebab. Contohnya mengapa kita shoot begini? Apa sebab kita shoot begini? Kenapa pemilihan lagu dan sebagainya? Ya Fifi? Doktor, macam kalau dah PKPD ni, kan macam saya punya ada pakai talent seorang, dah tak boleh nak pakai dia. So kena cari orang lain lah. Tak payah. Pakai sendiri pun tak apa Fifi. Okay. Dia sekarang ni saya nak mudahkan, tak payah pening-pening kepala. Okay, guna apa yang ada kat rumah. Faham tak kalau sebelum ni kita plan untuk talent, tapi kali ni tak payah talent, diri sendiri jadi pelakon. Tak ada masalah. Ya Alisha. Doktor, kalau macam saya punya topik tu kan, saya guna kawan-kawan yang dalam kelas ni pun tak apa dok? Boleh, tak ada masalah. Just kawan-kawan ni boleh berlakon. Upah. Boleh berlakon. Coki-coki. Boleh? Boleh. Kawan-kawan dalam kelas kita ataupun Alisha boleh download video-video mana-mana yang ada gambar kelas tu, kan ambil shot dia, just tapi kena kredit kat dia lah. Boleh juga. Okay, faham. Thank you doktor. Boleh. Just kena main edit lah, kat yang tu je supaya dia pas. Boleh, tak ada masalah. Okay, thank you doktor. Sama, tak ada masalah. Okay, lagi? Jadi doktor, biar video tu, biar kalau kita nak ambil video orang kita kredit kan, tapi maknanya biar nampak macam video tu related dengan video yang kita betul. Okay. Related dengan story kita. Jangan main main masuk je, just related lah. Tapi ingat pesan saya, kalau ambil orang punya, kena kredit dekat dia. Kredit masa description bawah YouTube tu kan kredit. Video diambil sekian. Supaya hak cipta tu lah, kita kena jagalah hak cipta tu Boleh, tak ada masalah. Okay, lagi soalan? Semua okey? Okey doktor, setakat ni. Setakat ni okey doktor. Okay, ada soalan? Storyboard tu buat yang macam kotak-kotak tu, and then kita punya scene tu semua kan? Ya, betul.
Jadi kat situ kan, masa kita tulis scene tu kan, tulis betul-betul. Close up, medium shot. Tulis betul-betul. Shot-shot yang kita pakai tu kan, bagi tahu kan. That's why kata technical tu, benda-benda technical tu kena tulis. Kena tunjukkan. Sebab tu saya cakap, bila kita buat idea tu, kita ada script. Kita nak visualizekan idea tu, kita buat storyboard. So kita nak buat storyboard tu, kita nak buat shot macam mana, angle macam mana. That's why kita masukkan dekat dalam tu. Okay, tapi pesan saya untuk storyboard jangan komplekskan sangat. Buat paling simple, senang dipaham, enough, cukup. Okay? Okey, doktor. Okay, doktor. Okay, lagi? Amelia? Yana? Yohana? Okay semua? Hakim? Okey, doktor. Okay Alhamdulillah macam lemah Yohana. Penat Yohana? Okay. Okay, ada apa-apa soalan? Doktor, Ya, saya Yohana. kalau nak tunjuk storyboard hari ni boleh ke? Boleh? Nak selesai hari ni ke? Kalau yang dah siap, kalau Boleh? nak Lagi senang. Terus ambil markah. Okay? Boleh Yohana? Boleh tunjuk? Nak tunjuk? okey saya Saya cari. nak tanya, Ya, saya. Silakan Bibi. Contoh macam itu kan skrip kita dah present kan. Mhm. So kalau macam saya ada perubahan, so tukar tak ada masalah kan sebelum submit ni kan. Tak ada masalah. Okey je. Okay. Okey, doktor, saya pula. Kan macam masa skrip kan saya punya location dengan talent apa semua tu saya tulis dekat tempat yang sepatutnya lah. So Betul. storyboard nak kena tukar skrip ke ataupun just tukar kat storyboard Boleh saja? tukar. Boleh tukar. Oh, maksudnya kena buat dari skrip lah. Betul. Okey. Okay? Dia kena tally skrip, storyboard, video. Kena tally. Okay? Storyboard doktor kita tak payah colour kan, sketch Tak kan. payah. Sketch je. Tapi kalau nak colour okey. Kalau rajin lah kan. Kalau rasa macam Okay, as long faham sudah. Okay. Okay? Yes, Yohana. Saya dah nak share. Silakan. Nampak ke doktor? Baru buka tu. Okey. Okay. Silakan. Okey. Assalamualaikum. Doktor, saya guna macam ni je boleh? Boleh. Macam ni Buat lah. je. Yang untuk untuk yang ni punya saya dah start shoot, cuma mungkin kena perbaiki lagi lah sebab lighting semua tak Tak cukup Okay. ni. Boleh cerita sikit Yohana? Cerita sikit. Okey. Ah. Saya buat macam close up gambar jam dan bunyi dia punya ticking clock tu. Tu gambar saya lah terpaksa jadi model juga kan. Sebab tak ada lepas tu tak boleh tidur macam ni. Dalam masa saya tak tahu macam nak agak dia punya timing. Tak apa, nanti Yohana shoot. Nanti lepas tu dah shoot tu kan tulis je balik. Tak ada masalah. Okey. Adjust je balik. Okey, lepas tu sound dia yang ni guna jam punya bunyi. Lepas tu semualah. Lepas tu next scene kereta, lepas tu berhenti tepi jalan sambil kena panic attack macam tu. Ini yang anxiety disorder. Yohana, kalau Yohana yang berlakon, habis siapa yang shoot? Saya dah ambil yang shoot ni. Dah ambil dah? Scan stand je. Okay, carry on. Okay, sebab kebetulan hari tu pergi office jadi saya terus shoot lah. Oh, okay. Lepas Kata apalah berlakon, beria sangat tu lah pasal. Lepas tu Okay. yang ni saya ambil macam time lapse punya dekat balcony rumah lah, nanti saya akan shoot dalam 1 jam 2 jam macam tu. So dia time lapse. And then baru start saya bercakap pasal ni lah. Saya punya skrip. Ada skrip dia kan? Okay. Cuma boleh ke doktor kalau sambil saya bercakap, saya buat macam yang TikTok sekarang kan dia tunjuk dia ada teks keluar sekali dekat dia punya Boleh. Boleh. Nanti kan masukkan lagu, ada background song tak? Song background ada?
Lagu. Saya tak pilih lagi. Saya kena edit dulu baru boleh pilih kot. Saya pun tak tahu. Okay. Tapi kan kalau macam mesej begini, jangan pakai short lagu-lagu cinta Okay. Dan juga jangan lagu rock. Sekarang ni sibuk begging kan sekarang kan. So kena pilih yang song yang sesuai lah, lagu yang sesuai Okay. Okay, sesuai. So macam ni lah saya tunjuk dekat ni and then keluar teks macam tu. Saya takut itulah. Lepas tu itu je. Thank you. Okay, jangan lupa last Yohana saya terlupa. Kredit. Letak nama kredit. Kredit. Okay. Kredit untuk apa? Gambar? Bukan kredit gambar. Maknanya cakaplah terima kasih siapa pelakon dia, siapa orang yang shoot dia, siapa. Letak je lah tu kredit belakang tu. Okay, bagus Yohana. Settle. 17 tak present. Dah. Alright. Thank you, Doktor. Tapi kan tak datang pula 17. Datang. Last datang tu. Okay, Doktor. So saya kena tanda kat ni. Kan takut terlupa pula Kang. Ada tarikh-tarikh dia ni. Okay, ada lagi nak present? Doktor, saya just nak tunjuk je sebab saya tak tahu sama ada betul ke tak saya buat ni. Boleh, silakan. So, Yohana dah siap edit dan semua dah? Apa dia, Dok? Dah siap video? Belum, baru separuh. Ada lagi yang tak siap, yang kena bercakap tu. Susah tak nak buat? Susah jugalah. Susah juga cari timing anak tak ada tidur semua kan. Alah, itulah. Faham. So saya, Yohana dah settle Okay. Doktor, saya buat macam ni. Okay, silakan. Storyboard saya. Saya buat close up langsir dengan jam. Lalu dekat situ saya akan masukkan dialog dia. Dialog pendek je lah, macam teks dia. Tu saya akan gunakan sound bunyi alarm ataupun bunyi burung sikit waktu pagi. Dalam bilik dalam 2 second macam tu. Okay. Yana. Ya. Yana, storyboard ni silap tau. Kena buat yang macam Yohana buat tu, betul. Okay, Doktor. Ambil gambar-gambar macam Yohana buat tu pun dah cukup dah. Tak payah nak lukis boleh, nak ambil gambar boleh. Yang penting masa kita buat shooting tu kita follow yang macam mana dalam storyboard tu. Dan storyboard tu mesti ada kaitan dengan skrip kita Boleh Yana? Okay. Kalau nak boleh bintang lagi? Tapi yang saya buat yang teks ni macam ni ke, Doktor? Ya, teks dia tak boleh masuk kat bawah storyboard tu, gambar tu. Okay, sebenarnya gambar nak satu je lah. Tak, dia macam ni. Setiap satu storyboard tu, setiap satu shot tu dia mesti digambarkan dalam shot gambar-gambar mesti storyboard mesti menggambarkan shot-shot yang kita nak shoot untuk nak hasilkan filem tu. Dapat ya dah? Okay, Doktor. Contoh macam seperti dekat antara yang paling mudah macam Yohana buat tu. Habis cerita. Saya rasa semua buat macam tu saya rasa. Okay, yang kedua, Yana, just plain white je. Tak payah color-color, tak payah. Okay. Boleh Yana? Boleh, Doktor. Okay, lagi? Okay, yang kedua saya buat jenis storytelling lah pasal online class ni. Antara student dengan pelajar. Antara student dengan pengajar. Okay. Jadi yang ketiga, saya masukkan scene dia fokus pada student yang tengah struggle untuk online class ni. Okay. Yang keempat, saya akan masukkan scene macam mana dia nak menguruskan time management. Okay. Tapi lagi mudah ni masukkan mungkin dalam satu pages boleh masuk tu 3 ke 3, 4 ke boleh? 3, 4 apa tu? 3, 4 scene shot tu yang kita nak shoot tu. Scene tu. 3 scene gambar. Macam tadi, yang macam yang nak buat tadi tu dah betul lah tu. Okay. Okay, scene 5 saya akan fokus pada gadget yang diorang gunakan. Yang mana diorang tak ada cukup equipment lah untuk online class. Scene 5
technical issue. Hmm. Dan scene 7 saya akan fokus pada online class platform yang diorang gunakan yang mana diorang tak familiar dengan komputer ni. Okay. Scene last saya masuk solution lah. Hmm. Yang tu je doktor. Okay, jadi nanti Yana betulkan macam saya sebut tadi tu Boleh Yana Okey doktor. Okay, so ada siapa-siapa lagi yang nak ni? Ya, Alisha, silakan. Doktor nak tanya. Saya dah buat storyboard tapi kan macam tadi doktor bagi lecture yang pasal short tu, saya macam nak tambah depan lagi. So dia nak tunjuk storyboard dulu ataupun 17. Tu buat 17 pun tak apa. Mana-mana kalau dah lengkap rasa confident, cukup, okey. Boleh dapat submit, tak ada masalah. Okey. Boleh Okey. Macam Yana kena betulkan nanti Yana present balik semula balik nanti minggu depan Yana. Okey doktor. Okey. Terus nanti saya betulkan buat macam Yohana tadilah. Betul. Buat macam Yana tadi tu. Okey, ada soalan lain? Semua okey ke? Okey doktor. Okey alhamdulillah. Okay, doktor, so far clear. So far clear Okey. So kalau tak ada apa kita jumpa 17 hari bulan nanti. So jadi 17 hari bulan nanti semua akan present storyboard sahaja. Macam kita bincangkan tadi 17 hari bulan. So jadi maknanya video akan upload pada 24 hari bulan sebelum 24 hari bulan 12.30 malam. Itu saja. Jadi maknanya 17 hari bulan tu kita punya the last class lah. The last class kita Okey. Okey doktor. Okey macam saya pesan banyak kali, ingat tekankan aspek-aspek technical dan formalistik dalam masa shooting tu dan sebagainya menunjukkan kita punya pemahaman kita tentang conceptual dan visual grammar tu kita kena tekankan kat situ Okey. So kalau tak ada apa-apa, kita jumpa the next seminar nanti Okey. So kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan salawat as. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa 17 hari bulan Okey? Okey doktor, thank you doktor. Tapi sekejap. Jangan lupa hutang-hutang semua kena bayar Bayar Baik hutang. doktor. Hutang assignment kena masuk, kena upload. Baik doktor. Baik Okey doktor. doktor. Okey, itu saja. Okey doktor. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Jumpa esok. Thank Okey, you. salam. Boleh bersurai. Jumpa esok doktor. Lupa, boleh. Doktor, nanti doktor upload ke video ni doktor? Ya, saya upload nanti kejap lagi. Okay. Doktor. Ya saya. Nak upload assignment yang lepas-lepas ni